Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ini kita akan lihat topik mengenai penyelidikan dalam sejarah. Kamu buka buku teks muka surat 10. Baik, sejarawan menggunakan 3 kaedah iaitu kaedah bertulis, kaedah lisan dan kaedah arkeologi. Kita akan lihat satu persatu untuk setiap kaedah. Okey, apa itu kaedah bertulis? Okey, kaedah bertulis ialah kajian terhadap sesuatu peristiwa daripada maklumat pada sumber yang dipahat atau yang ditulis. Terdapat 5 proses untuk melaksanakan kaedah bertulis. Yang pertama, mengenal pasti sumber bagi sesuatu peristiwa, tokoh atau institusi. Yang kedua, mendapat dan mengesahkan sumber bertulis tersebut. Yang ketiga, mengumpul dan menyimpan sumber yang diperolehi menggunakan peralatan yang sesuai menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi serta peralatan arkeologi. Proses yang terakhir adalah menganalisis. Okey, kita lihat satu persatu bagi setiap proses. Okey, proses yang pertama, mengenal pasti sumber bagi sesuatu peristiwa, tokoh atau institusi. Contohnya, jika ingin mengkaji mengenai sejarah negara kita, sumber bertulis boleh didapati di negara kita, di Portugal juga di Belanda. Dan sumber bertulis juga boleh didapati dalam bahasa lain seperti Cina, Sanskrit dan Inggeris. Okey, kita lihat proses yang kedua. Untuk mendapat dan mengesahkan sumber bertulis tersebut, penyelidik perlu ke tempat simpanan sumber seperti muzium, arkib atau perpustakaan. Okey, dan dibantu juga ahli paleografi dan epigrafi dalam mentaksir maklumat. Apa itu paleografi? Okey, kamu boleh lihat dalam buku teks muka surat 10 di bahagian glosari. Paleografi adalah ilmu mengkaji dan menganalisis tulisan kuno pada daun lontar, papirus, tanah liat atau batu. Manakala epigrafi pula, ilmu mempelajari tulisan yang terdapat pada tugu, bangunan dan prasasti. Jelas? Okey, kita lihat yang ketiga, mengumpul dan menyimpan sumber yang diperolehi. Okey, bila dah kumpul, dah simpan, mestilah kena simpan di suatu tempat dan sumber harus dicatat dan disimpan bagi memudahkan penyelidikan membuat rujukan semula. Proses yang keempat, menggunakan peralatan yang sesuai iaitu kita akan gunakan komputer untuk tujuan menganalisis data dan sumber, menyunting penulisan, menyusun bibliografi dan statistik. Okey, proses yang kelima, menganalisis. Okey, sejarawan akan menganalisislah dan memberikan perspektif baharu terhadap peristiwa sejarah. Sangat dihargai, kita bagi pandangan yang lain lah. Dan dapatan sejarawan perlu disebarkan bagi memperkukuh teori, pemahaman dan penghayatan terhadap sesuatu peristiwa. Okey, jelas dan boleh ingat 5 proses kaedah bertulis sebelum kita tengok kaedah yang kedua. Okey, kaedah yang kedua adalah kaedah lisan di mana proses mendapatkan maklumat melalui temu bual yang tokoh yang dipilih adalah orang sumber dan orang sumber ni akan memberikan maklumat melalui pemerhatian dan pengalaman sendirilah. Dan terdapat 3 tahap kaedah lisan iaitu tahap pertama, persediaan. Kamu kena tentukan tokoh, tentukan skop atau perkara, memilih soalan yang bersifat pendekatan sejarah. Okey, tahap kedua, rakaman temu bual. Buat persediaan lengkap dengan meneliti sumber bertulis mengenai apa yang kita nak kaji, meyakinkan tokoh untuk bekerjasama, menghargai tujuan pengkajian. Dan tahap ketiga, memproses rakaman, membuat senarai dan menyalin atau menyunting rakaman, menilai fakta-fakta dengan sumber bertulis dan menyimpan rakaman dengan baik. Rakaman kena simpan dengan seelok-eloknya lah sebab itu adalah bukti bahawa kita melaksanakan kaedah lisan.
Okey, kaedah yang terakhir adalah kaedah arkeologi di mana digunakan secara saintifik untuk mencari maklumat sejarah dari bahan tinggalan sejarah. Dan antara bahan tinggalan sejarah yang ditemukan melalui kaedah gali cari atau ekskavasi adalah fosil, tembikar, bahan logam, bahan binaan daripada batu. Okey, kita tengok aktiviti gali cari. Ada 3 aktiviti. Yang pertama, perancangan grid sebelum kerja ekskavasi dan setiap petak diberikan nombor rujukan. Aktiviti yang kedua, ahli arkeologi akan menandakan kawasan berdasarkan pelan dan ekskavasi dengan mencatatkan semua penemuan. Okey, kita tengok kerja-kerja di makmal arkeologi. Ada 4 langkah. Yang pertama, pemunggahan dan pengisihan mengikut jenis artifak atau lapisan tanah di tapak artifak dijumpai. Dia akan asingkanlah. Okey. Lepas tu yang kedua, pembersihan dilakukan. Dia akan cuci-cuci lah kalau kata ada tanah apa semua dia akan bersihkan. Okey, yang ketiga, pengkatalogan bagi setiap artifak dengan nombor pengenalan. Dan yang keempat, penganalisisan bagi mendapatkan maklumat tentang sesuatu artifak. Mungkin analisis ni kita nak tengok sesuatu artifak tu berasal daripada mana, dah berapa tahun berada di situ. Itu tujuan analisis dia lah. Okey, baik. Kita tengok arkeologi bawah air, kajian saintifik tentang sejarah peninggalan manusia yang terdampar di dasar laut, sungai ataupun tasik. Dan di Malaysia ianya masih baharu dan semakin mendapat perhatian. Okey, kita lihat kaedah kajian arkeologi bawah air. Yang pertama, mesti ada peralatan menyelam yang membantu ahli arkeologi bekerja di dalam air. Grid ekskavasi untuk merekodkan lokasi hasil penemuan dengan tepat. Ahli arkeologi menggunakan paip udara untuk menyedut mendapan yang menutupi hasil penemuan. Fotografi di dalam air untuk merekod butiran ekskavasi yang dijumpai. Okey. So, di sini cikgu harap kamu jelas kita ada 3 kaedah yang digunakan oleh sejarawan dalam mendapatkan maklumat mengenai sejarah. Yang pertama, kaedah bertulis. Yang kedua, kaedah lisan. Dan yang ketiga adalah kaedah arkeologi. Boleh faham? Okey, terima kasih semua.